Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat akan rupa bentuk kamu, tetapi Dia melihat akan niat dan keikhlasan hati kamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya hadis yang ke-8 daripada bab ikhlas yang dibawa oleh Imam Nawawi mengukuhkan lagi apa yang telah disebut dalam hadis-hadis sebelum daripada ini berkait dengan keikhlasan satu-satu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis, niat dan keikhlasan hati menjadi ukuran amalan, sama ada diterima oleh Allah atau tidak. Hadis ini menjadi satu dalil, menguatkan lagi dalil-dalil yang telah dinyatakan sebelum daripada ini, bahawa satu-satu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Setiap amalan yang kita buat, ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh, diberi pahala dan ganjaran. Syarat yang pertama, mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dibuat itu kerana Allah, bukan kerana menunjuk-nunjuk kepada manusia, ataupun nak suruh orang sebut, nak suruh orang puji. Yang kedua, syaratnya mestilah menepati apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam syariat Islam. Maka jika sekiranya memenuhi dua syarat ini, barulah amalan itu diterima oleh Allah dan diberikan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah dan tidak diberikan pahala oleh Allah, yang tidak cukup dua syarat ini. Orang tu mencuri, dia kata aku mencuri ini ikhlas kepada Allah. Walaupun salah satu syarat sudah ada ikhlas, tetapi syarat yang kedua tidak menepati apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercanggah perbuatan mencuri itu. Contoh yang kedua, seorang itu menunaikan solat. Dia menunaikan solat bertepatan dengan apa yang dituntut oleh syariat Islam. Tapi dia menunaikan solat kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang, tidak ikhlas, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang masyhur Ihya Ulumuddin. Kisah seorang lelaki, dia masuk dalam masjid tengah malam dalam keadaan gelap gelita. Lalu dia pun menunaikan solat. Dia menunaikan solat, tengah-tengah dia sembahyang, tiba-tiba dia bunyi di belakang, di satu sudut masjid itu, seolah-olah ada orang. Lalu terdetik dalam hatinya
dia semayang ni nak suruh orang itu puji. Selepas daripada dia semayang, rupa-rupanya yang bunyi itu ialah anjing yang sedang tidur. Jadi, apa yang penting, pengajaran yang kita nak ambil di sini ialah satu-satu amalan itu diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah dan menepati syariat Islam yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika sekiranya tengah-tengah kita buat satu-satu amalan, betul dah ikhlas, bertepatan dengan syariat Islam, tengah-tengah kita buat amalan itu, tengah-tengah kita semayang sebagai contoh, tiba-tiba mari terlintas dalam kepala, aku semayang ni nak tunjuk ke orang, maka hendaklah kita lawan was-was tersebut dan kita perbetulkan niat kita. Apa yang kita buat itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini satu cabaran. Iblis sentiasa akan menggoda kita, melalaikan kita supaya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah supaya kita tidak ikhlas melakukan satu-satu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat sesuatu tanpa niat tiada nilainya di sisi Allah. Di sini pentingnya niat. Niat adalah salah satu daripada amalan hati. Niat ni maksudnya kita buat sesuatu dengan qasad, dalam keadaan kita sedar. Bukan kita buat sesuatu dalam keadaan tidak ada qasad dan kita tidak sedar. Contohnya orang tu mengigar. Mengigar bangun semayang, tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia semayang tu betul dah, tapi tanpa niat, dalam keadaan dia tak sedar. Di sini pentingnya niat dalam hati bila kita buat satu-satu amalan. Barulah amalan kita itu dikira di sisi Allah sebagai satu amalan yang soleh, diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga penting untuk kita mengambil satu pengajaran. Satu-satu amalan yang kita buat, jangan kita kira sah saja. Satu-satu amalan dikira sah bila cukup syarat-syaratnya. Tapi kita kena kira juga amalan yang kita buat itu, pahalanya kita nak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan-amalan zahir dari seseorang mencerminkan keikhlasan dan ketaatannya kepada perintah Allah. Hadis yang kita bacakan ini satu hadis yang sangat penting untuk kita fahami dengan kefahaman yang betul dan tepat, berdasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana ada pihak-pihak yang tertentu mengambil hadis ini untuk membina pemikiran mereka yang sesat, lagi menyesatkan. Di akhir zaman ini terlalu banyak pihak-pihak yang menggoda, yang membawa orang ramai supaya lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting peranan yang mesti dimainkan oleh ulama-ulama yang ikhlas dan jemaah Islam untuk menyelamatkan umat Islam, memberikan kefahaman kepada mereka dengan kefahaman yang betul dan tepat berdasarkan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pihak-pihak ini ialah golongan Islam liberal. Tengok pada zahir, molek, comel sebab ada nama Islam di hadapan. Tetapi kita kena berhati-hati. Kerana di akhir zaman ini musuh-musuh Islam, mereka melakukan pelbagai perancangan untuk menyesatkan umat Islam. Dahulu, mereka mengguna kaedah menjajah negara-negara umat Islam. Lalu, negara-negara umat Islam dipecah-pecahkan oleh mereka untuk kepentingan mereka. Dan mereka menjajah pemikiran umat Islam. Setelah negara-negara umat Islam mencapai kemerdekaan, kemerdekaan itu pun kemerdekaan yang tidak massal. Kemerdekaan
yang mengikut kehendak mereka. Kebanyakannya tidak dilaksanakan syariat Islam. Mutakhir ini kita melihat perancangan baru musuh-musuh Islam. Apa yang disebut sebagai peperangan pemikiran untuk menyesatkan umat Islam dari sudut al-isti'marul istilahi. Penjajahan dari sudut istilah. Mereka membawa istilah-istilah yang menarik. Istilah-istilah yang ditempel dengan nama Islam untuk mengelirukan umat Islam. Padahal di dalamnya adalah racun yang boleh merosakkan akidah dan pemikiran umat Islam. Antaranya ialah golongan Islam liberal. Islam liberal antara prinsipnya ialah mentafsirkan nas-nas syarak mengikut akal mereka. Lalu mereka mengesampingkan syariat Islam dan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara hujah mereka ialah hadis yang kita bacakan ini. Untuk mengharuskan pemikiran mereka yang mengatakan bahawa orang Islam tidak perlu tutup aurat. Mereka kata lelaki ke, perempuan ke, tak perlu tutup aurat pun tak apa. Sebab apa? Yang penting amalan hati ikhlas. Yang penting tutup kemaluan sahaja. Adapun kepala tak tutup dan aurat-aurat lain tak tutup, tidak mengapa. Mereka mengambil hadis ini sebagai salah satu daripada hujah mereka. Mereka kata dalam hadis ini Nabi sebut Allah Ta'ala tak tengok pun tubuh badan kamu, rupa paras kamu, tetapi Allah Ta'ala melihat hati-hati kamu. Maknanya kalau nak buka aurat, tak pakai tudung dan seumpamanya tidak mengapa. Yang penting hati ikhlas. Ini pemikiran sesat mereka yang dibawa yang menyebabkan sebahagian umat Islam terpengaruh. Maka kita perlu memahami hadis ini dengan kefahaman yang betul. Kefahaman yang betul, kita perlu beza antara amalan hati dengan amalan zahir. Ikhlas ni amalan hati. Amalan zahir ialah syariat Islam yang mesti kita buat. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak boleh seorang lelaki beriman dan seorang perempuan beriman apabila Allah Ta'ala memutuskan satu-satu perkara berkait dengan hukum syarak, lalu mereka mempunyai pilihan yang lain. Maknanya kalau syariat Islam kata kita kena semayang, kita kena puasa, jangan mencuri, kena tutup aurat, kita kena ikut. Ini amalan zahir. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Contohnya, Allah Ta'ala melarang kita meminum arak dan perkara-perkara yang memabukkan. Dahulu, orang melihat minum arak ini boleh menyelesaikan masalah. Termasuk zaman kita hari ini. Ada masalah aja minum arak, ambil dadah, mabuk, lupa, hilang masalah. Hari ini kita lihat dengan majunya teknologi, bermacam-macam alat dicipta, didapati bahawa mudarat arak, dadah, dari sudut kesihatan, dari sudut masyarakat, dari sudut ekonomi dan lain-lain lagi, menyebabkan manusia jadi punah ganah. Keluarga berpecah, berbunuh di antara satu sama lain. Berlakunya perceraian, anak-anak diabaikan. Berlakunya jenayah-jenayah yang tidak boleh dielak. Lihat apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Apa yang berlaku di negara-negara di sebelah Amerika Selatan. Di Amerika Syarikat, jenayah dikira dalam satu saat berpuluh bahkan beratus jenayah yang berlaku. Kebanyakannya daripada arak dan perkara-perkara yang memabukkan.
Di Amerika Selatan, di Meksiko sebagai contoh, kerajaan terpaksa isytihar perang ke atas kartel-kartel dadah. Tidak cukup dengan polis, terpaksa keroh tentera. Begitu juga di Brazil. Oleh kerana itulah apa yang ditentu dan ditetapkan oleh syariat Islam ini, kita mesti ikut. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Dan hari ini wujudnya kesedaran di kalangan masyarakat bukan Islam sendiri akan bahaya arak dan perkara-perkara yang memabukkan ini. Sangat menarik baru-baru ini dalam satu sidang akhbar, seorang pemain bola sepak yang terkenal, Ronaldo, pemain daripada Portugal. Dalam sidang akhbar, di atas mejanya ada botol Coca-Cola dan botol air. Dia letak tepi botol Coca-Cola, kemudian disuruh orang minum air. Kerana Coca-Cola ni ada mudarat-mudarat dia. Dalam peristiwa yang lain, dalam pertandingan bola sepak yang sama, Piala Eropah, pemain daripada Perancis, Pogba, di mana di atas mejanya ada botol arak. Dia pun alih botol arak dan dia meletakkan botol air. Di situ satu simbolik supaya masyarakat tinggal arak dan benda-benda yang memabukkan ini. Begitu juga berkait dengan pengharaman daging khinzir. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran daging khinzir ini haram. Padahal kalau kita tengok di Mekah dulu, tidak ada pun binatang khinzir. Zaman dulu orang tak tahu kenapa hikmah Allah Ta'ala mengharamkan daging khinzir. Zaman kita hari ini baru tahu. Bila majunya teknologi, tercipta macam-macam alat, didapati bahawa dalam daging khinzir itu terdapat mudarat-mudarat yang sangat besar kepada manusia. Kerana ulat yang ada di dalamnya boleh menyebabkan bermacam-macam penyakit. Bahkan kita lihat banyak penyakit-penyakit yang merebak pada hari ini dengan berbagai nama, SARS, H1N1 dan lain-lain lagi, berasal daripada binatang khinzir. Dan disebut dalam hadis berkait dengan asyratus sa'ah. Di akhir zaman Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa AS. Antara tugas Nabi Isa ialah membunuh khinzir. Kadang-kadang kita pelik, kenapa Allah Ta'ala susah-susah menurunkan Nabi Isa untuk membunuh khinzir. Di sini satu isyarat yang Nabi nak beritahu bahawa di akhir zaman ni akan berlaku kemusnahan dan kerosakan. Antaranya adalah merebaknya wabak. Dan punca daripada wabak itu daripada binatang khinzir. Begitulah juga hukum berkait dengan menutup aurat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhiril ayah. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka malaikat kepada suami mereka, sehinggalah akhir ayat. Ayat ini mengandungi hukum syarak berkait dengan wajib ke atas orang perempuan untuk menutup aurat. Jadi puak-puak Islam liberal ni mereka kata tak apa, tak tutup aurat, yang penting hati ikhlas. Mereka berhujah dengan hadis yang kita bacakan ini. Jadi hujah mereka ni hujah berasaskan kepada akal. Kita umat Islam mesti menolaknya dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kita perlu beza, di sana ada amalan hati iaitu ikhlas, dan di sana ada amalan zahir. Amalan zahir ni kita mesti buat, termasuklah hukum syarak berkait dengan menutup aurat. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, kita tetap kena buat kerana kita manusia ni lemah. Allah Ta'ala maha mengetahui di sana hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala mahu di sebaliknya, yang kita manusia tidak boleh menilai dengan akal fikiran kita. Seterusnya, hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ata
wa yuqatilu hamiyata wa yuqatilu riya'a ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maksudnya daripada Abu Musa, iaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang kerana keberanian, kerana panas hati dan kerana riak, maka yang mana satukah di antara semua itu berperang kerana Allah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, dialah orang yang berperang pada jalan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita bacakan ini mempunyai pengajaran-pengajaran. Pengajaran yang pertama, Islam sentiasa menuntut umatnya berjuang pada jalan Allah. Perjuangan adalah satu tuntutan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang banyak, yang mana bila tiba masanya kita akan baca secara khusus berkait dengan perjuangan ini, yang juga disebut oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin ini. Cuma sebagai satu ringkasan bagaimana apa yang boleh diambil istifadah daripada hadis ini, bahawa Islam menuntut umatnya berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di sana dalil-dalil yang begitu banyak tuntutan Islam kepada kita umat Islam untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan perintah seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat yang lain, wajahidu fi sabilillah, dan firman-firman Allah Ta'ala yang lain. Ataupun Allah Ta'ala sebut dengan memuji orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah Ta'ala menyebut dengan menyatakan apakah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, sama ada di atas dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Seperti firman Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'ad dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Ini balasan yang Allah Ta'ala sebut kepada orang yang berjuang pada jalan Allah. Balasan di akhirat dan balasan di dunia. Balasan di akhirat mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat pahala yang melimpah ruah. Balasan di dunia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemenangan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa pembukaan Mekah, dalam peristiwa peperangan Badar, dalam peristiwa peperangan Al-Ahzab dan lain-lain lagi. Maka kita perlu memahami dalam perjuangan Islam ini konsepnya sangat luas, iaitu jihad pada jalan Allah. Bila sebut jihad, maksudnya perjuangan. Jihad pada jalan Allah konsepnya sangat luas. Antaranya ialah dengan berperang, mengangkat senjata sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang kita bacakan ini. Pengajaran yang kedua, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama sahajalah yang dikira berjuang pada jalan Allah. Dalam hadis ini, Nabi SAW memberi contoh satu amalan yang sangat mulia, iaitu berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut dalam hadis ini, orang yang berjuang, orang yang berjihad, orang yang berperang pada jalan Allah,
kerana riak, menunjuk-nunjuk, kerana keberanian, nak suruh orang tengok, nak suruh orang beritahu bahawa dia ni berani, kerana panas hati, kerana beci, panas hati, panas barang, lalu dia pun ambil senjata pergi ke medan perang. Orang ni semua tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hanya diberikan pahala oleh Allah Taala yang berperang, berjihad, berjuang pada jalan Allah ialah mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah supaya menjadi kalimah yang paling tinggi di atas muka bumi ini. Di sini sangat penting. Kerana hari ini ada orang bawa dasar perjuangan dengan berbagai-bagai dasar. Di atas dasar perkauman, di atas dasar kebangsaan, di atas dasar kenegaraan, kan untuk mempertahankan negara. Ya, Islam menuntut kita untuk mempertahankan bangsa, kaum dan negara kita. Tetapi kita mestilah meletakkan niat dalam hati kita pertama sekali kerana untuk menegakkan kalimah Allah, kerana untuk menegakkan agama Islam. Bila kita berjuang kerana untuk menegakkan kalimah Allah dan agama Islam, dengan sendirinya kita berjuang untuk negara kita, untuk bangsa dan kaum kita. Kerana bangsa dan kaum yang beriman kepada Allah, mereka adalah sebahagian daripada agama Islam. Kerana negara yang menegakkan hukum Allah, yang dihuni di dalamnya umat Islam yang beriman kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu sebahagian daripada agama Islam. Di sini juga menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah. Sehingga Nabi memberi contoh dalam hadis yang kita bacakan ini berkait dengan ikhlas, berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Kerana jihad berjuang pada jalan Allah ni payah. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang mesti dilakukan. Pengorbanan dari sudut harta benda, masa, jiwa raga. Sudah tentulah memerlukan banyak pengorbanan, justru pahalanya sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga kita perlu memahami, kerana di sana ada syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam dengan mengatakan bahawa Islam ni agama ganas. Kerana Islam menyarankan umatnya untuk berperang, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan ini. Masyarakat manusia pada hari ini tentang peperangan dibahagikan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama yang menganggap peperangan ini satu kemusnahan, maka ia mesti ditolak. Ini golongan yang tasahul. Golongan ini membuat kempen di seluruh dunia anti-war. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat, di hadapan Rumah Putih, setiap hari ada individu, NGO yang buat demonstrasi menentang peperangan. Begitu juga di England, di hadapan Parlimen England di London, setiap hari ada individu, ada kumpulan-kumpulan yang berdemonstrasi menentang peperangan. Mereka kata kami nak keamanan. Kami tidak mahu peperangan. Peperangan ini satu kerosakan, satu kemusnahan. Ini satu golongan. Golongan yang kedua yang menganggap peperangan ini adalah matlamat. Matlamat untuk mereka berkuasa. Matlamat untuk mereka menjajah. Matlamat untuk mereka mengumpul harta benda. Bila berlaku peperangan, mereka boleh jual senjata. Meningkatkan sumber pendapatan negara. Ekonomi bertambah. Ini golongan yang melampau. Inilah apa yang berlaku dalam realiti dunia yang kita lihat pada hari ini, yang dikuasai oleh kuasa barat, Amerika Syarikat dan negara-negara yang menyokongnya. Mereka menciptakan peperangan. Peperangan yang berlaku di Timur Tengah, di Iraq, di Iran, perang Teluk dulu. Peperangan yang berlaku di Vietnam dan di negara-negara yang lain. Syarikat-syarikat gergasi yang menjual senjata dimiliki oleh Amerika Syarikat dan negara-negara barat. Mereka yang jual senjata ini kepada negara-negara yang berperang. Dan mereka yang mencipta peperangan ini dan memastikan peperangan ini berpanjangan supaya mereka boleh jual senjata.
Mereka lagakan sama-sama umat Islam, mereka jual senjata mereka yang kaya. Ini apa yang berlaku pada hari ini. Lalu mereka menuduh kita umat Islam sebagai pengganas. Mereka sebenarnya pengganas. Golongan yang ketiga, mereka yang berperang, tetapi peperangan ini bukan matlamat. Inilah yang dianjurkan oleh Islam. Oleh kerana itulah Islam ni agama fitrah. Maksud agama Islam ni agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Dalam kehidupan manusia, mereka mesti mempertahankan diri mereka, mempertahankan keluarga mereka, mempertahankan agama mereka, mempertahankan negara mereka, mempertahankan bangsa dan kaum mereka. Bila mereka mesti mempertahankan ini semua, maka perlu kepada peperangan. Oleh kerana itulah Islam tidak mengharamkan peperangan. Sebagaimana golongan yang pertama tadi nak haramkan terus peperangan. Ini karut. Ini bercanggah dengan fitrah manusia. Islam mengharuskan peperangan. Bahkan dalam hukum syarak, walaupun Islam mengharuskan peperangan, peperangan itu ada hukum hakamnya, ada peraturannya, ada adab dan akhlaknya. Islam tidak meletakkan peperangan adalah matlamat. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW berperang, tetapi peperangan yang disediakan oleh Nabi SAW bukan Nabi yang memulakannya. Dalam perang Badar bukan Nabi yang memulakannya. Lihat kepada sejarah perang Badar. Bila berlaku peperangan tersebut, Nabi keluar bukan tujuan untuk berperang. Menjekat rombongan perniagaan. Tiba-tiba orang musyrik Mekah mari nak berperang. Dalam perang Uhud, mereka datang nak balas dendam. Lalu Nabi keluar untuk mempertahankan diri. Dalam perang Ahzab, mereka datang mengepung kota Madinah untuk menghancurkan negara Islam. Dalam perang pembukaan Mekah, mereka yang khianat perjanjian dengan Nabi SAW. Lalu diisytiharkan perang. Dan Nabi mengikat hukum peperangan ini dengan adab dan akhlak. Setiap kali Nabi mengutus bala tentera Islam berperang pada jalan Allah, Nabi berpesan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh pendeta-pendeta yang sedang beribadah di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Oleh kerana itulah dalam sejarah Islam, tempat yang dibuka oleh Islam disebut dengan Al-Futuhat. Dibuka oleh umat Islam. Bukannya ditakluk dan dijajah oleh umat Islam. Islam membuka Syam, membuka Iraq. Islam membuka negara-negara di sebelah Asia Tengah. Islam membuka di negara-negara di sebelah Afrika Utara. Islam membuka di negara-negara di sebelah Asia Jauh. Dibuka oleh Islam. Bukannya digunakan istilah Islam menakluk dan Islam menjajah. Ini beza apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Cuma hari ini mereka lihat Islam ni satu ancaman. Islam menjadi agama yang paling cepat tersebar di Amerika, di negara-negara Eropah. Boleh mengancam kuasa mereka. Lalu mereka menuduh Islam dengan berbagai-bagai tuduhan yang jahat. Islam agama ganas. Islam agama yang menyeru kepada peperangan, pertumpahan darah dan lain-lain lagi. Jadi di sini memberi kefahaman kepada kita bahawa peperangan adalah satu perkara yang disyariatkan oleh Islam, tetapi ada hukumnya, ada adabnya. Dan mereka yang berperang pada jalan Allah hanya untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah orang-orang yang ikhlas dan diberikan pahala dan diterima amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Maksudnya, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, yakni takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir engkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat-ayat sebelum daripada ini berkait dengan penciptaan Nabi Adam AS dan Hawa, dan perseteruan yang pertama yang berlaku di antara Nabi Adam dan Iblis. Lalu mereka diturunkan ke bumi ini dan menjadi musuh di antara satu sama lain. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut golongan yang mengikut Iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, Allah Ta'ala menyebut orang-orang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Antara maksud al-kufru dari segi bahasa ialah as-sitru, iaitu penutup. Kenapa orang-orang kafir mereka menutup? Menutup yang dimaksudkan di sini ialah mereka menutup kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu Allah Ta'ala itu ada, tetapi mereka kufur. Mereka tutup hakikat kebenaran akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Sebagaimana orang-orang kafir yang kita lihat pada hari ini. Hari ini masyarakat manusia di barat maupun di timur kebanyakannya adalah golongan etis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menganggap Tuhan ini karut. Mereka kata Tuhan ini kami tak nampak dengan mata kepala kami, maka benda yang kami tak nampak kami tak percaya, ini semua karut. Ini betul sebagaimana dinyatakan oleh ulama. Maksud al-kufru dari segi bahasa ialah tutup. Mereka tutup kebenaran akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu biayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Padahal mereka tahu di sana terdapat ayat-ayat, tanda-tanda, alamat-alamat yang begitu banyak membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Ulama-ulama menyebut maksud al-ayat di sini ialah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh mereka daripada wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerang dan menjelaskan kepada kaum masing-masing bahawa Allah Ta'ala ni ada, tetapi mereka mendustakannya. Begitu juga
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Dinyatakan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang banyak pembuktian wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka orang-orang kafir mendustakannya. Termasuklah juga maksud ayat-ayat di sini ialah ayatullahil masyhudah. Ayat-ayat Allah yang boleh kita lihat, yang boleh kita saksi, yang boleh kita rasa, iaitu makhluk-makhluk Allah yang ada di keliling kita. Oleh kerana itulah kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam bentuk soalan dengan menyatakan ciptaan-ciptaan Allah, dan Allah Ta'ala tak beri jawapan. Allah Ta'ala suruh manusia fikir sendiri. Antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka orang-orang kafir yang mendustakan hakikat kewujudan Allah? Mereka tidak melihat, mereka tidak menyaksikan, dan mereka tidak berfikir bagaimana Allah Ta'ala menciptakan binatang unta, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat langit, bagaimana Allah Ta'ala memasak bukit bukau dan gunung ganang, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan bumi. Allah Ta'ala tak beri jawapan. Allah Ta'ala hanya nyatakan soalan. Jawapannya Allah Ta'ala nak suruh manusia yang engkar kewujudan Allah Ta'ala ni fikir sendiri. Kamu ada akal? Kamu mendakwa kamu ni cerdik, pandai, reka macam-macam alat. Sila fikir sendiri. Maka di sinilah fitrah yang ada dalam diri manusia menyatakan di sana adanya Tuhan. Walaupun mulut mereka menyatakan di sana tidak adanya Tuhan. Satu kisah yang disebut oleh Syekhuna Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya Usulul Da'wah. Seorang juruterbang tentera Soviet Union yang berfahaman etis, tidak percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba kapal terbangnya ditembak. Lalu jatuh. Dia tidak boleh kawal. Kemudian akhirnya dia selamat. Dan dia menceritakan kisah bagaimana dia selamat. Dia kata dia ni seorang etis, tidak percaya kepada Tuhan. Kapal terbangnya ditembak. Dalam keadaan dia tidak boleh mengawal kapal terbangnya, lalu dia kata dalam hatinya, mengatakan bahawa di sana adanya Tuhan yang boleh menyelamatkannya. Dia pun berdoa. Dia kata jika sekiranya di sana adanya Tuhan, selamatkan aku. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkannya dan dia menceritakan kisah ini. Apa yang nak sebut di sini, walaupun orang kafir yang mendustakan hakikat Allah Ta'ala itu ada, dalam hati mereka secara fitrah menyatakan Tuhan itu ada. Kerana di sana terlalu banyak tanda-tanda, alamat-alamat yang ada di keliling kita menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Bila mereka dusta, Allah Ta'ala menyatakan, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Jika begini sifat orang-orang kafir, maka layaklah mereka masuk dalam api neraka. Antara golongan kufar itu, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Antaranya ialah golongan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka percaya di sana adanya Tuhan, dan mereka percaya nabi-nabi daripada kalangan mereka, tetapi mereka tetap golongan kufar kerana kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir dan ulama-ulama tafsir lain menyatakan bahawa Israel ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Maksud Israel daripada bahasa Hebrew ialah Abdullah. Isra maksudnya Al-Abdus Salih
al-muti'u lillah. Hamba yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpilih. Maksudnya ialah Allah. Jadi antara nama-nama kepada Nabi Yaqub ialah Israel, yang memberi maksud Abdullah as-salih, hamba Allah yang saleh, yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub ialah bapa kepada Banu Israel. Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh kerana itulah Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, ayah kepada nabi-nabi. Kerana daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan nabi-nabi daripada kalangan Banu Israel. Dan juga ulama-ulama tafsir menyebut uslub yang digunakan oleh Al-Quran ini, satu pengajaran yang boleh kita ambil ialah dari sudut dakwah. Uslub at-targhib wat-tarhib. At-targhib maksudnya ialah dorongan, rangsangan. Allah Ta'ala guna dengan bahasa yang begitu tertarik, begitu cantik, bahasa memujuk, bahasa untuk mendorong, merangsang orang supaya mengikut ajaran Islam. Ia dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Israel, wahai Banu Israel. Dengan menyandarkan kepada datuk mereka, iaitu Nabi Yaqub. Di mana ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi secara khususnya yang hidup di Madinah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dan Nabi baca untuk memujuk orang-orang Yahudi supaya mereka menjadi orang-orang Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang begitu indah, yang mendorong mereka dan merangsang mereka supaya menjadi orang-orang Islam. Samalah seperti hari ini, kalau kita nak nasihat orang, nak pujuk dia, kita sebut mu ni cucu orang ni, mu ni anak orang ni, supaya biar dia ingat, dia sedar kita nak nasihat dia ni dengan memuji dan mendorong dia supaya mengikut nasihat apa yang kita nak berikan kepadanya. Ini uslub Al-Quran dari sudut dakwah yang boleh kita mengambil pengajaran daripadanya. Wahai Banu Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kurniakan kepada kamu. Allah Ta'ala sebut, wahai Banu Israel, kenangkanlah, ingatkanlah nikmatku. Nikmat yang dimaksudkan di sini ialah nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Banu Israel, yang terlalu banyak, yang dinyatakan oleh ulama-ulama. Antaranya ialah Allah Ta'ala memberikan kepada mereka air yang terpancut keluar daripada batu yang pejal. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kepada mereka makanan ketika mereka sesat di padang pasir, al-man wa salwa. Dan juga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun. Dan juga Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam yang begitu ramai. Dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Ini semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Banu Israel. Nikmat yang melimpah ruah, yang mana Allah Ta'ala akan sebut dalam ayat-ayat yang berikut dengan menyatakan satu persatu nikmat ini supaya mereka ingat dan mereka ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa Allah Ta'ala mengutuskan daripada kalangan mereka nabi-nabi yang begitu ramai? Adakah kerana kemuliaan mereka? Jawapannya adalah kerana kedegilan mereka. Bukan kerana kemuliaan mereka. Kerana Allah Ta'ala tidak memuliakan satu-satu kaum dan bangsa kerana nama kaum dan bangsa itu sekian-sekian. Tetapi kerana petunjuk, hidayah, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul daripada kalangan Banu Israel begitu ramai. Beratus bahkan beribu orang. Bukan kerana mereka mulia, tapi kerana kedegilan mereka. Kerana perangai uduh mereka. Setiap kali Allah Ta'ala utuh seorang nabi, mereka bunuh. Mereka dustakan. Mereka buat macam-macam. Jadi Allah Ta'ala peringat balik kepada mereka. Ingatlah kamu akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Begitu banyak antaranya ialah nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Hari ini kita tengok bagaimana puak-puak Yahudi ini, mereka buat macam-macam kerosakan. Kalau nabi-nabi mereka bunuh, apatah lagi manusia biasa, saudara-saudara kita di Gaza dalam peperangan terbaru yang berlaku baru-baru ini. Di mana kita perlu memahami penentangan, permusuhan kita dengan mereka, orang-orang Yahudi ini, bukan kerana nama mereka Yahudi, bukan kerana nama mereka Banu Israel, tetapi kerana perangai dan tingkah laku mereka yang buruk, yang disebut di dalam Al-Quran, wa yufsiduna fil ard, dalam ayat yang lain, wa yas'auna fil ardi fasada, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan mereka berjalan di atas muka bumi ini melakukan kerosakan. Banyak kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh mereka. Dari sudut agama, mereka pesongkan agama. Dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut budaya, akhlak dan moral, kerosakan yang dilakukan oleh mereka. Sehingga hari ini, di sinilah titik permusuhan kita umat Islam dengan mereka. Bukan kerana nama mereka, tapi kerana perangai dan tingkah laku mereka. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini? Yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini ialah mereka mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab-kitab mereka, khususnya kitab Taurah. Disebut dalam kitab Taurah bahawa akan zahir Nabi akhir zaman, dan juga disebut dalam kitab Injil akan zahir Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya sekian-sekian, ciri-cirinya sekian-sekian, kamu mestilah ikut. Oleh kerana itulah orang-orang Yahudi mereka berkumpul di Yathrib, kerana disebut dalam kitab mereka Nabi akhir zaman akan berhijrah ke situ. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa di Yathrib daripada Mekah, mereka dapati Nabi ini bukan daripada kalangan mereka. Oleh kerana itulah mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak tunaikan janji ini. Allah Ta'ala mengingatkan mereka balik. Tunaikanlah janji kamu. Nescaya aku akan tunaikan janjiku kepada kamu. Apa janji Allah kepada mereka? Janji Allah kepada mereka ialah untuk berikan kemuliaan, untuk diberikan pahala, untuk dimasukkan ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun. Hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Di sini satu uslub yang disebut at-tarhib, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maknanya Allah Ta'ala mulakan dengan uslub targhib, memberikan rangsangan, dorongan, dan Allah Ta'ala akhiri ayat ni dengan uslub tarhib, memberikan peringatan, memberikan amaran kepada mereka. Kalau kamu tak buat juga, tak tunai janji ini, maka takut dan gerunlah kamu akan azab yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Allah Ta'ala sebut, kamu semua hendaklah beriman kepada Al-Quran ini, yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah satu kitab yang membenar dan mengesahkan apa yang terkandung di dalam kitab kamu. Kerana ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini satu saja, itu ajaran mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Cara macam mana disebut dalam
kitab-kitab yang menjadi panduan. Yang berakhir dengan kitab Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, tapi akhirnya kena ikut Al-Quranul Karim. Macam hari inilah kalau kita baca satu-satu buku, buku-buku yang dicetak ni ada cetakan pertama, ada cetakan kedua, ada cetakan ketiga dan seterusnya. Kalau kita nak buat rujukan, tak boleh ambil cetakan pertama, kedua. Itu yang telah lalu. Kena ambil cetakan yang mutaakhir, yang terkini. Kerana cetakan terkini lah yang boleh diterima pakai. Mungkin ada yang dia nasahkan cetakan yang terdahulu ataupun dia tambah balik dan dia berikan maklumat-maklumat baru. Samalah juga apa yang kita sebutkan tadi. Walaupun Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul zaman dulu, sebut benda sama. Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tetapi tak boleh ikut dah kitab-kitab tu. Kita percaya saja. Yang kita kena ikut ialah Al-Quran. Ini kitab yang terakhir. Edisi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir engkar akan dia. Kamu ni orang reti, orang tahu. Bukan macam musyrikin Mekah yang tak tahu benda satu. Kamu ni orang reti, orang tahu. Kamu berpegang dengan kitab Taurat. Jangan pula kamu menjadi orang-orang yang mula sekali kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kamulah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya, dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa. Ayat yang kita bacakan ini mengandungi hukum syarak, iaitu berkait dengan hukum mengambil upah, mengajar tentang agama, termasuk mengajar tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi dan tentang hukum hakam syarak yang lain. Mengikut pandangan ulama-ulama menyatakan bahawa di sisi ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dan ini pandangan jumhur al-ulama, menyatakan bahawa harus mengambil upah untuk mengajar Al-Quran dan mengajar agama secara umumnya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain, antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya benda yang paling layak sekali untuk kamu mengambil upah ialah kitab Allah. Walaupun begitu, ulama-ulama menyatakan bahawa jika sekiranya mengajar Al-Quran dan hukum akan syarak ini menjadi fardu ain, kena ajar walaupun orang tak beri upah, maka wajib kena ajar. Dan kalau ambil upah juga dan kata kalau aku tak boleh upah, tak mau mengajar, haram hukumnya. Kerana apa? Kerana ia akan menyebabkan orang jadi jahil. Maka di sinilah sangat penting apa yang kita nyatakan ini. Walaupun ayat ini diturunkan bersempena dengan Banu Israel, tetapi ulama-ulama menyebut al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada umum lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Walaupun sebabnya berkait dengan Banu Israel, tetapi ibrah pengajarannya kita mestilah mengambil juga kita sebagai umat Islam. Di samping hukum syarak yang kita sebutkan tadi, kita perlu memahami ayat ini dalam konteks yang mana Allah Ta'ala beri amaran kepada Banu Israel supaya mereka tidak menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai benda-benda yang begitu murah
untuk mereka jual dan mereka menolak kebenaran yang terkandung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ambil upah untuk menyatakan hukum syarak ini boleh padahal tak boleh. Ataupun sebaliknya, mereka ambil upah untuk menyatakan hukum syarak ni tak boleh padahal boleh. Kerana semata-mata upah dan juga duit yang mereka perolehi. Di mana amaran ini juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram sama sekali mengambil upah untuk menyatakan benda yang benar tidak benar dan benda yang tidak benar adalah benar. Orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran mesti menyatakan kebenaran, walaupun ia berdepan dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran. InsyaAllah kita akan baca dalam kuliah-kuliah yang seterusnya berkait dengan kisah Banu Israel yang akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku dan perangai-perangai buruk mereka untuk dijadikan iktibar kepada kita umat Islam dan kepada manusia di sepanjang zaman. Wallahu a'lamu bis-shawab.